Hari ni Mama masak nasi kerabu kuning. Nasi kerabu kuning ni ada tumi. Lepas tu dia ada kelapa goreng. Kelapa goreng tu kita dah campur dengan ikan bakar. Kita campur dengan ikan bakar dan kita blend bawang merah dengan apa tu, serai, halia, bawang putih sikit. Lepas tu gula Melaka dengan garam, semua kita blend. Lepas tu kita campur dalam kelapa tadi dengan ikan. Kita gaul semua gitu. Lepas tu kita letak bawang besar. Memang best lah dengan sambal tumis. Sambal cili padi pun kena ada. Lepas tu ulam-ulam. Lepas tu saya ada buat daging ni. Kita perak dengan cuka, gula, garam, ajinomoto saya letak. Lepas tu kita akan goreng. Lepas tu kita lepas goreng, kita potong-potong macam daging bakar, tapi daging lagi sedap daripada daging bakar. Itulah, dengan ayam goreng tak tinggal, dengan keropok. Keropok goreng tak, Ana? Keropok dah goreng? Keropok mesti kena ada. Ada? Okey, bagus. Hari ni kita makan nasi kerabu kuning. Biasanya kalau dekat Kelantan, Umi suka buat nasi kerabu yang warna biru tu. Sebab kita kat sana ada pokok bunga biru tu. Kat sini tak ada bunga biru, jadi saya buat nasi kerabu kuning. Okay, sekarang kita perlukan kunyit hidup. Kunyit debu pun nak juga, kunyit hidup pun nak juga. Buka Ana. Buka santan. Tak payah buka banyak, buka sikit nak simpan. Bila kita masak nasi kerabu ataupun kita masak macam kita masak nasi lemak juga, kita kena letak santan sikit. Jadi bila kita letak santan, dia nasi tu dia lagi sedap. Lagi macam orang kata apa ni, berbeza lah daripada kita masak tak letak santan. Ni resepi daripada nenek saudara saya sebenarnya. Masak nasi kerabu, baik nasi kerabu hitam ataupun nasi kerabu yang kuning, kita kena letak kena letak santan. Okay. Jadi sekarang nak tapis terus Retana. Minta tolong ambil tapis. Tapi saya campur kunyit hidup dengan kunyit serbuk. Lepas tu kita letak santan. Dan kita blend. Saya pakai daun kunyit, daun pandan, banyaknya daun pandan macam nak masak seekor lembu. Okay. Ketuk serai dah? Belum ketuk bu? Ketuk apa bu? Mana? Kecil-kecil. Kecil-kecil, ambil ni dah. Pakai daun limau purut, daun pandan, daun masak nasi kerabu kuning. Sekarang ni kita tengah buat letak air lagi. Tolong. Harus. Mana tu? Apa tu beras. Ni air yang kita nak letak dalam nasi nanti. Okay, ni nasi, ni beras. Ni beras dan nasi dalam beras. Okay, ni beras. Kita letak air sukatan ni. Sekejap. Tak nak kuning sangat
Sebab kalau kuning sangat, rasa kunyit tu kuat sangat. Okay, macam ni je. Okay, boleh masak. Nak pakai blender kecil, nak buat sambal untuk dia punya ikan dengan tu. Terus kena potong yang ni. Potong macam ni. Macam hari tu kan. Nipis-nipis. Nipis sekali. Cili mau pakai cili ni. Potong macam ni, nipis juga. Dengan merah. Oh, serai. Mana serai? Saya mau pakai serai lagi. Gula belakang. Okay, sekarang kita nak buat sambal untuk kelapa dengan ikan tadi. Kelapa dengan ikan. Cuba terus buat keluar kelapa dengan ikan. Mana kita punya kelapa dan ikan yang ni nak potong-potong kecil-kecil. Saya nak blend dia. Okey, ni ikan kita dah bakar ikan ni, dah orang kata dah hancur-hancurkan dia. Ikan kembung saya pakai. Dan juga ni kelapa putih. Kelapa putih ni kita dah dah goreng dan dah hancurkan dia juga. Yang ni kita akan campur dua. Ikan dan juga kelapa akan campur dengan bawang ni. Dan kita nak blend lagi sekali bawang. Blender besar ni saya tak nak pakai. Kita letak sikit air. Mana bentuk dia ni? Ada tak dengan saya ni? Siapa yang ada dengan saya? Cuba komen sikit. Senyap je, tak ada love, tak ada komen. Atau tak minat tengok saya masak. Okay. Tadi saya tak letak serai lagi. Sekarang saya letak serai, bawang merah, bawang putih, halia. Kita letak lagi serai dan juga garam, minta garam, minta kita kena letak garam gula. Ni sel. Dia punya ni kena manis sikit. Ni sel. Orang Kelantan panggil ni sel. Luar panggil gula Melaka. Wow, banyak naik love. Mesti suka saya kecek Kelantan ni saya kan. Mak saya baru meninggal nanti. Oh ya ke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga roh mak berada di syurga. Kita akan gaul. Minta bekas rasa sikit. Saya akan campur kelapa dengan dengan ikan. Okay, kita masukkan dalam bekas yang besar sikit. Tak sarung tangan lah. Ini kan ikan kan. Lepas tu kita masukkan kelapa ni. Okay, masuk sikit dulu, tengok. Sebab kelapa ni kalau tak habis kita boleh
Kalau saya akan tutup dia kemas-kemas dan juga saya akan simpan dalam freezer supaya dia tak rosak. Tapi kita tengoklah berapa banyak yang kita nak. Untuk keselamatan, pakailah sarung tangan ini. Okay, sekarang yang kita blend tadi, kita masukkan. Dan gaul. Ini betul-betul nasi kerabu kampung. Nasi kerabu kampung, maksudnya nasi kerabu ni banyak. Ada nasi kerabu Thai, ada nasi kerabu, dia macam-macam jenis lah nasi kerabu ni. Tapi yang ini adalah nasi kerabu betul-betul style kampung. Sebab dia dah campur ikan dengan kelapa ni. Dan ada bahan yang kita blend tadi. Ini menyedapkan lagi lah rasa dia. Dan kita akan letak pula bawang dengan cili ni. Nak tengok dapur aunty biasa-biasa je. Bubur kelapa sikit lagi lah. Nah, tolong buka. Okay. Ni bawang. Dapur cantik. Terima kasih. Kan? Ya, boleh lah. Sedap kelapa ni. Sebab kelapa goreng kan bau dia wangi. Nanti masak nasi kerabu seroja. Okay, ni bawang. Nanti kalau dekat Kelantan kita akan masak nasi dagang. Umi akan masak nasi dagang. Macam tak cukup je bawang ni. Okay. Nak cili ni satu lagi. Ini boleh dua. Okey, dah siap dah nasi kerabu untuk hari ni. Ulam-ulamnya Ana dengan Ros dah siapkan kan? Sudah. Bagus. Asisten saya ni memang bagus. Okey, alhamdulillah dah siap. Nasi dah masak, semua dah siap. Kita boleh buat kari Pak Ros. Okey, siapa bersama dengan saya lagi ni? Macam tak ada orang je. You all boleh dengar ke? Boleh nampak dengan jelas? Boleh dengar saya? Cuba komen. Apa perasaan aunty tak dapat balik raya this year? Perasaan aunty? Perasaan tu sebab semua orang pun sama kan, tak boleh balik. Jadi adil lah, tak ada rasa macam oh kenapa dia boleh balik, kenapa aku tak boleh balik. Sebab semua orang pun tak boleh balik kampung. Jadi kita terima apa ada, apa seadanya lah, apa tu keadaan yang kita harus lalui. Kan apa tu, masa PKP ni kan kita banyak, nampak jelas bebas, nampak jelas. Aunty so glowing, cantik. Terima kasih. Putus-putus kan dalam masa
PKP ni banyak kita dapat orang kata luangkan masa untuk tengok ustaz-ustaz habib-habib bercakap kan. Saya rasa macam setiap yang berlaku tu ada hikmah lah. Dan kita harus bersabar dalam musibah, bersyukur dalam nikmat. Kan? Sebab thank you Ros. Siapkan tu nak buat tu. Ya, Bu. PKP dengan COVID ni bukan di negara kita saja, tapi di seluruh dunia. Jadi kita kena tengok dari sudut yang positif bagi saya lah, saya rasa. Tapi tak macam kita kata ada juga sebahagian kita tengok ada orang yang macam terganggu lah dia punya emosi, dia punya disebabkan oleh keadaan semasa kan, financial problem ke, atau apa tu masalah tekanan dalam ekonomi, tekanan dalam sosial, tekanan dalam emosi, psikologi, semualah maksudnya. Macam disebabkan oleh kita ni kan, kita harus lalui fasa-fasa kehidupan. Fasa-fasa kehidupan ni maksudnya ada naik, ada turun. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita lemah. Dan Allah tak akan uji kita di luar kemampuan kita. Semestinya kita dapat tempuhilah dengan baik kan. Kita kata kita harus lalui setiap fasa tu dengan sabar. Dan satu lagi, Allah akan memberi pahala yang besar kepada sesiapa saja yang bersabar dengan apa musibah yang putus-putus kan. Kenal dan berkawan macam mana. Ni nak share lah ni. Nak share. Sebab tu kalau kita kata dalam satu ayat Al-Insyirah kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan tu ada kemudahan. 2 kali Allah ulang ayat tu. Sesudah kesulitan ada kemudahan dalam ayat Al-Insyirah. Jadi maksudnya besarnya pahala bila kita bersabar dalam satu-satu musibah tu. Dan satu lagi, bertakwa dan juga bersedekah. Orang yang bertakwa ni dia, siapa yang bertakwa, Allah akan bagi jalan keluar, jalan yang orang kata rezeki yang senang, anak yang soleh, sihat. Semua tu rezeki suami anak yang soleh-solehah, rezeki kesihatan, rezeki saya rasa rezeki kesihatan tu paling besar kan. Bila kita sihat, kita boleh buat macam-macam benda. Dan sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Ketika kita sihat, sedekah ketika kita, sayangnya aku nak sedekah, tapi kita sedekah juga. Macam tu. Maksudnya kita tengah rasa kedekut dengan diri kita. Sedekah ketika kita berangan-angan nak kaya. Maksudnya aku ni nak simpan duit, nak jadi kaya, nak jadi gini, tapi kita sedekah. Maksudnya bila kita berangan nak kaya kan, kita banyak nak buat simpanan lah untuk kita. Tapi waktu tu kita bersedekah. Sedekah tu adalah sedekah yang afdal, kata Rasulullah kepada sahabat. Gitulah. Dan satu lagi zikir. Zikir ni adalah hubungan kita dengan Allah. Untuk orang kata contohnya macam Bismillah 5 kita baca selalu pagi petang. Betul kan. Itu yang paling kita tunggu-tunggu, doa seorang ibu kan.
Tapi tak apa, doa anak yang soleh juga. Ini apa tu? Bahagian kita pula untuk doakan ibu bapa kita. InsyaAllah. Doa apa tu? Macam yang kita tahu, semua yang dunia ni adalah sementara, yang kekal adalah yang akhirat nanti. Yang ni dah siap. Inilah dia rupanya. Nampak tak? Boleh nampak? Nasi kerabu. Saya nak share dengan you all resepi-resepi saya supaya anda boleh sama-sama. Kita orang kata, kalau mak saya dia cakap macam ni, kalau orang minta resepi bagi. Sebab Umi ni dia adalah guru masak di Kelantan dulu. Zaman-zaman saya budak-budak dulu, Umi ni salah seorang daripada persatuan wanita lah dia panggil. Macam esok persatuan wanita lah. Umi ni ajar masak. Umi masak, pandai masak macam-macam. Dia cikgu jugalah dulu. Jadi bila kita orang dah pandai masak apa semua, kita tengok Umi ni selalu share resepi dia. Share resepi orang tu masak, pahala tu kita akan dapat. Okay.